Hai korang, Assalamualaikum. Saya Faiza, welcome back to my channel. Okay, hari ni saya nak buat house tour. Saya duduk rumah kampung je korang, dan saya bina rumah saya bersebelahan dengan rumah mak saya. Jadinya rumah mak saya yang ni, pintu yang ini, dan rumah saya dekat sebelah tu lah. Kalau korang tengok dekat luar rumah saya ni, sikit pun tak ada warna pink, semuanya warna hijau. Ni sebab ikut tema mak saya lah. Sebab ini kan rumah mak saya suka hijau. Jadi kat luar ni pun letak warna hijau. Orang kata biar permukaan luar ni biar nampak seragam je lah, tak adalah macam-macam colour dah, macam sekolah tadika pula kan. Jadi dalam rumah je yang ikut tema yang saya suka. Kat luar ni ikut tema mak saya, sebab tu dia warna hijau. Dari pintu rumah saya pusing ke arah sini, ini tempat saya sidai baju. Ni saya sidai baju dekat sini. Sebab belakang rumah saya tak ada ruang untuk sidai baju ke apa ke kan. Jadi terpaksa sidai bahagian depan lah. Kata nampak comot sikit lah, sebab tiba-tiba ada kain baju banyak kat depan rumah kan. Orang kata memang tak ada apa-apa, sebab belakang tak ada ruang untuk buat ampaian baju. Ada yang tanya saya, besi ampai baju saya ni beli ke DIY sendiri ke apa kan. Sebenarnya besi ni beli, lepas tu DIY sendirilah, pasang sendiri. Pasang macam ni. Bagusnya besi ni sebab dia berlubang-lubang macam ni. Saya fokus dekat sikit. Jadi kalau kita nak letak baju tu, kita boleh ikut lubang ni lah. Kita lock dia dekat sini, dia tak akan bergerak lagi dah. Angin tiup macam mana pun dia tak akan bergerak, dia tak akan jatuh. Kalau kita pakai dawai biasa tu, kadang bila angin tiup je, dia mulalah bergerak, jatuh ke apa, terbang ke kan. Macam ni memang confirm tak akan terbang, tak akan bergerak. Bagusnya kalau kita guna besi ampaian macam ni, kita boleh sangkut baju tu ikut jarak yang kita nak. Sebab kan dia ada lubang-lubang kan. Kita boleh ikut jarak yang kita nak. Orang kata nak letak rapat-rapat pun tak ada masalah, nak jarak pun tak ada masalah. Jadi memang orang kata memang bagus kalau korang nak try guna ampaian macam ni. Korang cubalah, memang confirm korang akan suka punya. Sebelum ni ada yang request dekat saya suruh fokus bahagian luar, sebab diorang nak tengok pagar putih ni. Pagar putih ni sebenarnya diperbuat daripada kayu je. Kayu ni beli, lepas tu potong ikut bentuk runcing atas tu, lepas tu pasang lah. Ada juga di antara kayu-kayu ni guna kayu yang terpakai. Orang kata yang mana ada apa-apa yang tak pakai tu kan. Kita orang buat jadi pagar putih macam ni. Lepas tu cat elok-elok lah. Sebab kayu kan dia orang kata cepat rosak, cepat anai-anai ke apa kan, cepat reput. Jadi kita kena cat dia dengan cat minyak supaya dia lebih bertahan lama lah. Kalau agak-agak dah kotor tu kena cat lagi lah, sebab dia putih kan, cepat kotor. Inilah dia rupa pagar kayu yang korang nak tengok. Rumah saya rumah kampung je. Nampak tak pokok-pokok, rumah kampung. Tak ada apa yang menarik pun dekat bahagian luar ni. Jadi tu sebabnya saya jarang-jarang fokus bahagian luar. Okey, jom saya tunjuk bahagian dalam. Assalamualaikum. Okey, daripada pandangan luar macam inilah keadaan rumah saya. Kecil je, nampak? Kecil je kan? Antara jarak sofa dengan kerusi yang dekat tingkap tu rapat je. Sebab memang rumah saya kecil. Kalau orang tanya, ada yang tanya berapa ukuran rumah ni, saya pun tak tahu sebab saya tak pernah ukur. Okay, jom masuk. Masuk rumah je, first yang korang akan nampak ni sofa. Sebab rumah saya kecil, memang orang kata ruang tu memang terhad sangat. Jadi buka je pintu, tiba-tiba dah nampak sofa. Nampak? Macam inilah rupa dia. Kecil sangat rumah saya. Rumah saya memanjang daripada depan ruang tamu sampai ke dapur. Kita orang kata dia keadaan memanjang. Daripada depan terus boleh nampak dapur, terus boleh nampak pintu toilet. Belah kanan saya kita akan nampak ni yang bentuk rumah ni. Bentuk rumah ni orang kata buat sendiri, tapi bukan saya buat lah, kakak saya dengan bapak tiri saya yang tolong buatkan. Guna papan terpakai je. Kalau korang nampak lah, kalau saya fokus dekat-dekat, nampak kayu-kayu dia ada macam berlubang-lubang. Sebab hanya guna papan terpakai. Nampak tak lubang-lubang? Bingkai rumah ni kita orang buat khas untuk letak barang-barang kaca ni lah. Dulu, zaman dululah, dah beberapa tahun yang lepas, barang-barang kaca ni famous. Trend orang pakai barang-barang kaca ni.
masa tu lah. Sekarang dah tak ada, dah trend ni, tapi takkan nak buang pula kan, jadi pakai je lah. Lepas tu dekat tepi bingkai rumah ni adalah letak sikit daun-daun jurai macam ni, orang kata sebagai penyeri lah. Kebanyakan hiasan-hiasan dekat rumah saya ni kakak saya yang tolong dekorkan, dia yang tolong susun aturkan, sebab dia kreatif, saya tak kreatif. Jadi dia yang banyak bantu saya. Okey, sebelah bingkai rumah ni saya ada letak lampu kat situ. Orang kata ni lampu, orang panggil lampu apa? Lampu lah. Lampu ni pun saya dah beli lama. Sama umur dengan Daniel lah kot, dah berbelas tahun jugalah ni. Lampu ni lama dah saya beli dekat Romantika. Memang saja letak dekat depan. Lepas tu bahagian ni saya letak TV. Bawah tu almari kasut. Penuh dengan kasut lah. Kadang-kadang bukan kasut je, segala makna ni ada dalam tu. Dekat bahagian bawah ni adalah sikit penyeri, orang kata. Penyeri yang tak berapa nak berseri sangat lah. Ni saya beli dekat Eco Shop. Lepas tu yang bawah tu saya beli dia punya pasu tu lah. Saya beli dekat Romantika. Yang bawah sekali tu warna putih tu, itu saya beli dekat Eco Shop. Lepas tu spray warna putih, nak bagi dia tinggi sikit kan. Tu je lah, tak ada apa. Lepas tu sebelah sini jam. Lepas tu belakang pintu adalah frame-frame sikit, dekor-dekor sikit. Sebelah sini pun sama, ada frame, ada cermin. Ikutkan saya dah tak nak dah pakai benda ni, nak, orang kata nak biar kosong, biar lapang. Tapi macam saya cakap lah, rumah ni sebenarnya saya nak cat, tapi nak tunggu cat tu tak tahu bila, kena tunggu bajet ada. Orang kata kalau saya buka frame ni banyak lubang-lubang, jadi saya kena tutup lubang tu, lepas tu cat. Kalau belum cat tu kita tak boleh lah nak buka, sebab nanti banyak kesan lubang kan, tak cantik pula. Jadi kekalkan je lah dulu buat masa sekarang ni. Dekat bahagian ni ada yang cakap kenapa rumah kecil nak letak macam-macam perabot, kan jadi sempit, jadi serabut. Nak buat macam mana kan, walaupun kecil. Macam meja ni penting juga, kalau orang datang kita nak letak air ke apa kan. Kalau tak ada meja ni, takkan nak letak kat lantai kan. Jadi nak tak nak kena belilah juga, walaupun agak serabut, sempit, kena reda je lah. Yang kerusi kat sebelah tu, ni kerusi ni asalnya kerusi kakak saya beli dengan dia. Asalnya dia warna coklat, saya cat dia warna putih, bagi sama dengan sebelah ni lah. Tak adalah nampak macam sekejap-kejap warna coklat, kejap-kejap warna putih kan. Orang kata dah lalang benda-benda ni semua warna putih, saya cat lah sekali kerusi tu warna putih. Korang percaya tak kalau saya cakap saya hanya ada satu ni je sarung bantai kecil ni. Nanti saya nak beli yang lain supaya saya boleh buat video tukar-tukar sarung bantai kecil. Korang perasan tak, setiap kali saya pasang lansir, tak kira lah lansir yang ini ke, lansir kotak-kotak ke, saya mesti selak lansir saya tu ke tepi. Orang kata selak luas-luas. Biasanya orang kadang-kadang ikat tepi, ikat tengah. Tapi macam saya tak. Saya selak luas-luas. Sebab apa? Sebab rumah saya kecil. Saya perlukan pengudaraan yang banyak. Tak adalah terkurung, rasa macam terperap je kan. Sebab itulah saya selak besar-besar. Lansir yang bahagian depan ni, ni memang saya tutup terus. Sebab apa? Cahaya matahari masuk, dia buat silau. Lepas tu tingkap tu pun saya memang tak buka. Sebab kalau kita buka tingkap tu, angin bahagian depan tu kalau dia masuk, langsir semua akan terkibas-kibas sampai ke ceiling. Bermasalah lah, barang-barang kaca ni semua boleh jatuh. Jadi terpaksa tutup je tingkap bahagian depan ni. Okey, ni sofa ni saya pakai tak tahulah setahun ke 2 tahun macam tu lah, saya pada lupa. Ini hadiah birthday daripada suami saya. Birthday saya, suami saya hadiahkan saya sofa. Ikutkan saya suka sofa yang 3 tempat duduk. Jadi orang kata boleh berunjur. Tapi sebabkan rumah kecil, tak boleh nak beli yang 3 tempat duduk. Jadi boleh duduk 4 orang. Orang kata memang sesuai lah. Saya, Daniel, Kasha dengan suami saya, 4 orang. Untuk belunjur, untuk baring tu memang tak boleh lah. Tapi bersyukurlah daripada tak ada kan. Lepas tu ni meja makan saya, sama je. Dekat situ lah meja makan, dekat situ jugalah sofa. Sebab rumah kecil macam tu lah. Meja makan 4 tempat duduk. Memang orang kata ngam-ngam untuk saya, suami dengan anak. Dekat bahagian ni saya ada letak cermin besar. Dekat sebelah sini ada cermin kecil-kecil. Cermin kecil-kecil ni saya beli dekat Eco Shop. Tapi saya tak berapa berminat lah. Sebab apa, dia cermin kecil-kecil ni dia jadi macam, nampak macam serabut. Tengoklah kalau ada duit nanti, mungkin saya nak beli cermin besar macam ni, letak sebelah sini pula. Sebab orang kata kan, kalau kita pasang cermin besar dekat rumah, dia nampak
orang kata dia menampakkan rumah kita lebih luas. Bunga tulip ni saya beli dekat Eco Shop. Lama dah bunga ni kat sini. Daripada susunan dia teratur dah serabai dah. Alas meja petak-petak ni pun saya beli dekat Eco Shop. Kerusi macam biasa saya pernah tunjuk. Kerusi ni pakai stokin supaya orang kata tikar getah saya tak mudah rosak lah kan. Sebab bila kita keluar masuk kaki kerusi ni kan, dia membuatkan tikar getah koyak. Tikar getah ni pula jenis nipis. Jadi lagi mudah lah koyak. Terpaksa lah pakai stokin. Walaupun rupa dia sebenarnya hodoh, tak cantik, tak menarik, pakai je lah. Itu pun saya nak kena tukar yang baru ni. Mula-mula pakai tegap, dia dah lama dia dah londe sana, londe sini, dia kembang sana, kembang sini. Jadi nak kena ganti. Ada je yang baru, cuma saya belum tukar. Okey, jom kita beralih ke dapur. Sebelum tu nampak ada jam ni. Jam ni sebenarnya dah tak berfungsi dah pun. Saya beli jam ni lama dah. Saya beli dekat Romantika. Tengoklah nanti nak cat warna putih ke, warna pink ke, yang mana sesuai. Tapi nanti. Semua pun nanti. Daripada depan, masuk je bahagian dapur. First yang kita akan nampak ni, rak pink. Rak pink ni ada macam-macam benda lah yang saya letak. Korang pun tahu kan, dah biasa tengok kan. Jadi belah sini pandangan macam ni. Sama je, tak ada ubah-ubah pun kedudukan dia. Nak ubah pun tak boleh, rumah kecil, nak alih ke mana pun tak boleh. Bahagian atas tu saya ada letak rak. Lepas tu adalah apa orang panggil, tapawir-tapawir. Itu pun jarang pakai. Kadang-kadang lupa pun ada tapawir kat atas tu sebab tinggi sangat letaknya. Lepas tu beralih ke sini, ni lah. Semuanya barang-barang rumah saya barang-barang murah je. Kebanyakannya plastik. Dia katakan semua pun plastik lah. Nampak ni. Atas tu saya beli kat Ninso, balang yang atas sekali tu. Lepas tu yang belah sini pun ada dekat Ninso, ada dekat Eco Shop. Jak-jak ni tak adalah. Ini dekat lain lah, DIY ke, kedai pinggan mangkuk ke. Bukan RM2 lah, bukan barang RM2. Yang jak tu bukan barang RM2. Ni pun sudu-sudu. Sudu bukan barang RM2 ni. Tempat saya letak ni orang panggil apa, rempah-rempah. Ni lah dia, ada lada hitam semua kat sini. Garam, ajinomoto semua kat sini. Tu bahagian sini ujung tu saya letak cili kering. Yang ni bawang besar, bawang putih, nampak kosong kan sebab dah habis. Lepas tu kat sini adalah sudip-sudip yang dah lama beli tapi sekali pun tak pernah pakai. Piasan semata-mata. Lepas tu frame-frame kat atas tu ada yang beli dekat Eco Shop, ada yang beli dekat Ninso. Ni kuali leper saya, kuali petak, satu-satunya kuali petak yang ada dekat rumah saya. Ni lah dia. Lepas tu bahagian bawah ada sudip-sudip. Ada yang tanya mana beli sudip ni sebab nampak macam menarik, ada ribbon. Sebenarnya tak, ribbon ni saya DIY sendiri. Saya dah pernah cakap sebelum ni, saya DIY sendiri. Asalnya sudip ni kosong je. Ribbon ni saya tambah sendiri, saya DIY. Saya tebuk lubang. Ribbon ni sebenarnya penyepit apa entah. Saya tebuk lubang, lepas tu saya pasang cable tie, ikat dekat belah belakang. Orang kata memang sudip ni sekadar hiasan je lah, memang tak guna. Mula-mula beli saya pakai sudip ni, tapi bila kena kunyit ke apa, dia jadi kuning. Jadi saya sayang kan, jadi saya tak pakai. Jadikan dia hiasan semata-mata. Dia ada macam-macam lah, macam-macam bentuk. Bahagian bawah ni, ni bekas saya letak telur. Ada 4 biji telur je. Bila telur sikit, dia akan nampak lah wire apa panggil, wire gas kat belakang tu. Memang tak berapa menarik lah. Kalau telur banyak, dia terselindung. Tapi kalau telur sikit, dia akan nampak wire kat belakang tu. Lepas tu ni air fryer saya, tempat beras, tempat minyak. Ni bekas petak ni saya beli kat Ninso. Bekas minyak ni RM1.5 saya beli kat Giant. Lepas tu ni ada sudip. Kalau nampak ada perbezaan warna tu, yang belah tepi dia macam kuning-kuning, itu sebab saya pakai selalu. Hari-hari saya pakai yang tu. Yang lain tu tak guna sebab tu dia warna cantik lagi kan. Lepas tu adalah dekor sikit penyeri atas ni. Macam tu je lah. Okay, beralih ke tepi sini. Ni tempat saya letak tisu. Nampak ni, tisu ni kena kepit dengan spade ni. Sebab kalau saya buka kipas, dia terbang-terbang, habis berterabur semua tisu ni. Lepas tu ni adalah hiasan sikit. Ni saya beli dekat DIY.
papan ni dekat Eco Shop. Lepas tu ni tong sampah kecil ni saya beli dekat DIY, tapi tak ada sampah pun, kosong je. Ni bekas minyak saya beli dekat Shopee, pun tak guna juga, kosong je, sekadar hiasan. Lepas tu ni troli, saya beli kat Shopee juga. Lepas tu bawah ni tak ada apalah. Bakul tu saya beli dekat Inso ke Eco Shop macam tu lah. Yang tu sampah tepi tu pun dekat Eco Shop. Semua pun orang kata sekadar hiasan je, tak ada sampah pun dalam tu. Bawah ni ada Tupperware. Tupperware ni saya beli dekat Eco Shop. Bukan, Inso. Tapi bukan jenama Tupperware. Saya panggil Tupperware tapi bukanlah jenama Tupperware. Ni dapur gas saya. Ramai yang tanya beli dekat mana. Sebenarnya dapur ni saya beli dekat Giant. Asalnya warna hitam, saya spray jadi warna ni lah. Kalau orang tanya pakai spray jenama apa, kod apa, saya dah tak boleh nak bagi tahu sebab saya dah lupa. Benda ni lama sangat, saya dah tak ingat dah spray tu jenama apa. Jadi minta maaf lah sebab tak dapat nak bagi info spray ni jenama apa. Minta maaf banyak-banyak. Dan bagi yang bertanya, okey ke spray ni? Boleh bertahan lama ke? Tak mengelupas ke? Tak terkopek ke? Jawapan saya buat masa ni tak. Saya dah pakai bertahun-tahun dah, lebih daripada 3 tahun. Buat masa ni tak ada lagi terkopek. InsyaAllah okey je, tak adalah terbakar ke apa ke, tak ada. Kenapa tiba-tiba ada kerusi dekat dapur? Ni tempat saya duduk. Kerusi ni saya akan guna untuk duduk sementara nak tunggu lauk pauk masak lah. Biasanya saya tak letak sini lah, sebab kalau masak dekat sini, kerusi kat sini, bila ikan ke ayam ke dia punya minyak meletup, merecik, memang tepat-tepat lah kena dekat saya kan. Jadi saya akan alih kerusi ni anjak ke sebelah sana lah. Jadi saya duduk kat tepi sana. Kerusi ni pun saya beli dekat Shopee. Alas kaki pun sama, alas kaki dekat sinki dengan alas kaki dekat toilet. Ni saya beli dekat Shopee. Bagusnya alas kaki jenis macam ni, dia macam kalis kotor tau. Kalau kena minyak ke, air tumpah ke, minyak ke yang orang kata yang berwarna kunyit sekalipun, kita basuh dia hilang. Tak ada lagi dah kesan warna kuning ke, warna hitam ke, warna apa je, dia akan hilang. Dia kalis kotor. Memang bagus. Kalau korang tengok dekat saya punya bawah sinki ni ada almari-almari ni kan. Ini asalnya tak ada almari pun. Ini buat sendiri juga. Semua DIY sendiri. Lepas tu saya tampal dengan wallpaper yang bercorak ni. Saya lebih suka kalau wallpaper tu kosong. Tapi masa saya beli tu tak ada warna pink kosong. Jadi saya terpaksalah beli yang bercorak macam ni. Okey, kita beralih ke dinding tepi ni pula. Ni atas ada kipas dinding. Lepas tu ada tapawai-tapawai, ada bunga sikit, hiasan penyeri lah. Tak tahulah berseri ke tidak. Lepas tu adalah ni dekor-dekor biasa je. Macam yang saya pernah cakap sebelum ni, barang-barang yang ada dekat sini, ni semua tak boleh pakai dah ni. Expired dah ni. Sekadar hiasan je. Lepas tu bawah ni pun tapawai-tapawai biasalah. Tempat saya letak tepung ke, tepung gandum, tepung bestari kat dalam ni lah. Okey, ni tempat letak roti, letak kuih ke apa kan. Tempat letak kek ke apa. Okey, bahagian bawah ni ada mixer, ada blender, ada rice cooker. Rice cooker ni asalnya warna biru. Saya spray jadi warna tu lah. Dia punya warna tu sama dengan dapur gas saya. Jadi saya spray je. Bawah ada pinggan-pinggan. Pinggan ni memang tak gunalah, sekadar hiasan. Sebelah tu ada tong beras. Sepatutnya tong beras tapi tak ada beras pun dalam tu. Saya letak kain buruk je. Belah bawah tu ada balang-balang kuih. Sebelah tu ada tapawai. Ada macam-macam tapawai dalam tu. Tapawai yang orang kata, sekejap saya tunjuk. Dia macam tu. Kalau saya nak panaskan lauk ke apa ke, saya letak dalam tapawai tu. Lepas tu panaskan dekat apa ni? Ni microwave. Sebelah tu oven. Di sebalik tirai ni saya letak barang-barang runcit. Contoh susu, sardin, sebut kari ke apa ada dalam tu. Tapi malas nak buka sebab tengah bersepah sekarang ni. Lepas tu yang atas ni, bekas-bekas macam bakul ni ada macam-macam lah. Ada saya letak bihun. Walaupun dia tulis beras, hakikatnya dalam tu Maggi. Lepas tu ada cawan. Cawan ni tak gunalah. Orang kata ni kalau orang datang rumah baru guna. Balang kuih atas tu beli lama dah, beli dekat Romantika.
tak pakai pun, hiasan je. Sebelah dia ada tudung saji. Kalau orang kata kenapa tinggi sangat tudung saji tu, sebab tak jarang pakai. Saya letak saya punya peti ais tu berhampiran dengan toilet. Tapi orang kata bukanlah dekat sangat, ada ruang sikit lah. Ni peti ais, nampak? Nak masuk pintu bilik air tu memang kecil je ruang dia. Okey, dekat atas peti ais ni ada set pisau, tapi jarang-jarang guna. Lepas tu adalah dekor-dekor sikit. Yang buah hijau tu barang lama lah, orang kata dah lari tema lah. Oh, dekat bahagian atas ada hiasan-hiasan kayu. Saya beli dekat Eco Shop. Rumah dekat tengah tu buat sendiri. Tu dekat atas tu ada bunga, itu kakak saya tolong gantung. Ada cawan-cawan kaca. Lepas tu ni ada balang kuih. Belah sini atas tu saya ada gantung lah saya punya periuk, kuali saya gantung. Sebab rumah kecil, tak ada ruang yang orang kata yang strategik lah saya gantung. Ada yang cakap kenapa mesti nak gantung, sayang nanti rosak ke apa. Jadi saya tak ada pilihan lain, saya gantung je. Saya lebih selesa dia bergantung macam ni. Lepas tu adalah sikit hiasan-hiasan, daun-daun, anggur macam tu. Ni sebenarnya ini kalau orang lain akan buat rak kasut sebenarnya ni. Tapi saya beli untuk letak saya punya besin, saya punya mangkuk-mangkuk, segala mak nenek lah. Itu barang-barang buat kuih, tu je lah, semuanya plastik. Tak ada yang kaca kat situ. Ni satu-satunya rak pinggan yang saya ada. Ni saya beli dekat kedai pengamangkuk je. Okey, ni tempat saya letak sabun cuci pinggan. Botol panjang tu, botol paling besar tu, itu sebenarnya mandian, botol mandian. Tapi bila mandian dah habis, saya cuci bersih-bersih, saya letak pencuci pinggan. Sebelah dia pun sama juga. Ni lah. Dekat dalam tempat apple tu ada berus periuk. Lepas tu dalam sink ni ada bakul. Bakul tu untuk kita kata untuk bakul sampah. Orang kata kalau kita masak-masak, kita tak sampah, kemudian baru kita letak dalam plastik, buang dalam tong sampah. Supaya orang kata tak adalah kita punya lubang sink kita tersumbat kan. Sebelah rak pinggan ni ada ni, orang panggil apa ni, water filter ke? Saya tak tahu lah orang panggil apa. Ada water filter, kecil je saiz dia. Sebab rumah saya bukannya selalu minum air panas pun, banyak minum air sejuk, air kosong biasa. Jadi jarang guna water filter ni. Jadi saya beli yang kecil je. Patutnya bahagian ni semuanya untuk bahagian laundry, kita letak sabun ke apa kan. Tapi sebab rumah saya kecil, saya rojak aje. Random je lah, susun atur tu random je. Lepas tu ni ada kain lap tangan, tapi tak gunalah, ni sekadar hiasan. Orang kata suami saya ke anak saya memang takkan beranilah sentuh, sebab ini hiasan je. Bahagian ni gelap, sebab apa, dia tersorok kan, jadi dia gelap. Lepas tu ni saya punya mesin basuh. Tadi saya lapik dengan pelapik Eco Shop. Tu je lah, tak ada apa pun. Kalau ada mesin basuh warna pink, saya dah beli dah. Tapi tak ada. Peti ais, memang saya ada jumpa yang warna pink, tapi 2000 lebih jugalah. Orang kata mungkin suatu hari nanti saya akan beli juga, tapi tak tahu bila. Ini pun peti ais saya ni pun dia dah mula rosak. Kejap-kejap dia berfungsi, kadang-kadang dia tak berfungsi. Dia tiba-tiba je tak sejuk. Jadi memang dia nak minta ganti yang baru, tapi tak tahulah bila nak ganti. Okey, jom kita beralih ke toilet. Ni dua-dua ni toilet lah. Satu bilik mandi, satu bilik termenung. Kita pergi bilik mandi dulu. Bilik mandi saya kecil je. Lepas tu pintu macam ni kita tak boleh nak buka besar sangat. Okey, daripada orang kata masuk je korang akan nampak ni lah. Ada dekor sikit-sikit, simple je. Hujung tu bahagian atas adalah bunga sikit, adalah frame sikit. Lepas tu ada jam. Jam ni penting. Orang kata bila mandi tu kita boleh tengok jam, jangan terleka. Contohnya nak ambil anak balik sekolah ke, orang kita mudah lah. Kalau kita tak ada jam ni kan susah, kita tak tahu pukul berapa kan. Jadi jam adalah penting untuk saya dalam toilet ni. Lepas tu ni adalah dekor-dekor sikit rumput. Rumput-rumput ni saya beli dekat Eco Shop. Sebenarnya dia petak-petak kecil, saya cantum-cantum, jadilah besar macam ni. Lepas tu gantung tu saya gantung guna skru, kena tepuk lubang lah. Pasang skru. Lepas tu gantung lah benda ni. Saya letak barang-barang saya, shampoo ke apa, dekat bakul ni. Bakul ni saya beli dekat Ninso. Rasanya dekat Eco Shop ada. Asalnya dia bakul biasa je. Lepas tu saya tambah ribbon bagi nampak menarik sikit. Ikut saya nampak menarik lah. Kalau mata korang rasa tak menarik tu saya tak tahulah. Jadi kat sini ada shampoo, ada bedak.
Bawah dia ni sama juga shampoo, mandian, pencuci wanita. Lepas tu ni ada berus badan. Belah sini ada shampoo juga. Ada Colgate, ada pencuci muka. Lepas tu adalah sabun orang kata sabun mandi yang ketul punya tu. Saya gantung benda ni guna skru. Sebab tu kau nampak benda hitam tu kan, itu skru lah tu. Kalau tampal-tampal biasa je dia mudah terbuka. Kalau pakai skru ni sampai sampai kiamat pun dia tetap melekat kat situ. Kemudian dekat sebelah tu ni saya letak saya punya berus gigi dekat situ. Lepas tu ada cermin. Cermin ni saya beli dekat Econsave. Lepas tu adalah ni berus gigi anak saya. Ni berus badan. Ini pun yang panjang ni berus badan juga, tapi tak pakai apa, hiasan je. Ini orang kata tempat kita tenyih-tenyih muka tu, saya beli dekat EcoShop. Lepas tu ni saya punya kola air. Orang panggil apa saya tak tahu lah, saya panggil kola air. Warna pink. Kola biasa je, kecil, tak besar mana pun. Lepas tu dia punya gayung pun warna pink. Okay, jom kita tengok bilik termenung. Bilik termenung dengan bilik mandi sama saiz je. Bahagian bilik termenung ni kalau korang buka je pintu, benda yang korang akan nampak firstnya ni lah. Rak saya, orang kata rak yang tempat saya letak sabun basuh baju, dia punya pewangi. Lepas tu ada sabun cuci tangan. Macam ni je lah. Hiasan dia sikit-sikit je. Semua ni dekor-dekor lama punya ni. Hiasan-hiasan lama yang dulu-dulu masa mula-mula saya pindah sini. Rumput ni pun beli dekat EcoShop juga. Kita cantum dia, jadilah panjang macam tu. Lepas tu ni lah tempat termenung. Sebelah tu ada baldi warna pink, gayung warna pink. Getah paip je tak ada warna pink. Saya dah cari, dah puas saya cari, tak jumpa lagi warna pink. Jadi terpaksa lah pakai oren. Lepas tu belakang pintu bilik air ni, bilik termenung ni, ni saya gantung mop tinggi menjulang tu. Ni mop jenis old fashion punya lah. Saya gantung dekat situ. Tak pakai pun, sekadar beli je. Lepas tu ni adalah tempat saya gantung segala berus kat sini. Berus yang ada jawatan masing-masing, berus lantai, berus dinding, berus bakul-bakul. Dia ada jawatan masing-masing, tak campur. Sebab saya pun jenis penggeli, saya tak mungkin nak campur benda tu kan. Jadi tak perlu risau lah. Lepas tu bawah sikit ini ada mop modern lah. Mop modern. Lepas tu ada berus jamban. Berus toilet. Berus jamban lah, senang cerita berus jamban. Tak payah nak cover-cover sangat lah kan. Berus jamban. Lepas tu ni ada pewangi, orang kata pencuci tangan lah kat situ. Tu je lah, tak ada apa pun. Saya terpaksa letak berberus ni belakang pintu toilet sebab tak ada ruang lain. Sebab dalam rumah ni tak ada ruang khas untuk bahagian laundry ke bahagian store ke, tak ada. Rumah kecil. Okay, ni toilet saya. Bila buka pintu ni ni pintu kan, buka pintu, terus nampak mesin basuh. Nampak tak? Rumah saya kecil. Itu je lah ruang untuk kita keluar daripada toilet. Walaupun saya gemuk tapi masih muat lagi lah. Yang lain-lain tu lagilah muat sebab diorang kurus. Saya je yang paling besar dalam rumah ni. Tapi masih muat, jangan risau. Tapi akan datang kalau badan saya semakin membesar, mungkin tersangkut dekat celah-celah tu. Okey, seterusnya jom kita beralih ke bilik. Daripada dapur ni, orang kata kalau nak pergi ke arah depan, belah kanan ada satu pintu. Inilah bilik saya. Selak je langsir. Kita akan nampak bilik Daniel. Bilik dia orang tak ada katil. Dulu ada, tapi orang kata saya dah jual katil diorang sebab diorang jarang tidur rumah saya. Sebelum ni saya dah pernah beritahu anak saya lebih banyak tidur rumah nenek diorang. Sebab tu saya jual katil diorang ni sebab tak berfungsi pun. Saya gantikan dengan drawer pink. Nampak tak, banyak tak drawer pink saya. Orang kata drawer pink ni orang kata lebih berguna lah daripada diorang punya katil. Katil diorang tu orang kata daripada tersadai macam tu je tak ada orang guna, lebih baik saya beli drawer yang orang kata banyak kegunaan dia. Mesti korang tertanya-tanya kan, kenapa tiba-tiba ada warna biru? Sebenarnya asalnya kan ni bilik Daniel, jadi dia nak warna biru, dia tak nak warna pink. Jadi tu sebabnya dia punya wallpaper form warna biru. Tapi akan datang mungkin saya akan cat
jadikan dia warna putih ke warna pink ke, tapi nantilah sebab tak ada bajet. Risiko dia bila kita letak baju macam ni, dia berhabuk. Kalau rumah orang lain mungkin kalau berhabuk pun kata ambil masa yang lama lah baru berhabuk. Tapi rumah saya memang pagi kemas, petang dah berhabuk banyak dah. Sebab kita orang jenis pakai bedak yang banyak. Saya dengan Daniel kuat pakai bedak, jadi memang berhabuk. Jadi kalau orang kata letak baju dalam keadaan macam ni memang berhabuk lah. Kena rajin-rajin kemas, kebas segala habuk-habuk ni, memang kena rajin. Kalau tak memanglah orang kata jadi tempat ternakan habuk. Okey, ni tempat saya sangkut seluar dorang. Ni khas untuk seluar, tapi nampak agak berserabut lah sebab tak susun ikut warna. Lepas tu ada seluar tracksuit. Jadi kalau tracksuit tu kan dia bercorak, kadang berbelang ke apa kan, jadi nampak serabut lah. Okey, dekat sebelah ni ada satu barisan drawer. Kenapa tak warna pink? Kenapa warna purple? Sebab ini drawer lama saya sebenarnya. Dulu saya kebanyakan barang-barang kat rumah saya warna purple. Dalam drawer ni daripada atas sampai ke bawah semuanya buku sekolah anak saya. Lepas tu dekat bawah tu kalau kau nampak ada kerusi kecil. Kerusi ni saya guna untuk panjat nak sidai t-shirt anak saya ke atas tu. Sebab besi tu tinggi. Untuk saya agak orang kata memang susah lah sebab saya pendek kan. Saya rendah, jadi saya perlukan kerusi ni untuk sangkut t-shirt anak saya. Kalau tak ada ni susah ni. Okey, korang nampak tak almari yang dekat bawah ampayan seluar anak saya tu? Itu asalnya adalah almari baju anak saya. Saya dah tak pakai sebab almari ni dia kena banjir. Masa saya pernah banjir, jadi bawah dia tu dah reput, dah rosak. Jadi saya potong bahagian bawah dia. Lepas tu saya letak dia secara baring. Sebab apa? Dia dah tak ada baju dah dalam tu. Dalam tu hanya saya letak barang-barang yang tak pakai ataupun barang-barang yang jarang pakai. Almari ni ibarat macam store dekat rumah saya lah. Ikutkan saya tak nak pakai dah, nak buang. Tapi saya terfikir barang-barang yang banyak tu mana nak letak. Jadi kalau letak dalam ni orang kata lebih kemas lah sebab dia tertutup. Kemudian dekat sebelah almari baju anak saya tu ada box. Box tu sepatutnya letak anak saya punya beg sekolah, tapi beg sekolah diorang tu punyalah banyak buku, kembung. Jadi tak muat nak letak dalam box tu. Muat letak tapi untuk tutup tak muat. Jadi diorang letak atas je. Kemudian dekat sebelah tempat diorang letak beg tu ada almari solid. Ni dia almari solid. Ni sebenarnya almari solid saya. Tapi sebabkan bilik saya kecil, tak muat nak letak almari solid ni, saya terpaksa tumpang letak dekat bilik diorang. Okey, kita beralih ke sini pula. Dalam kotak yang ada 3 kotak atas tu, itu pun dalam tu random barang dia, ada macam-macam. Orang kata kalau apa-apa yang tak pakai ke ataupun apa-apa barang je lah saya akan letak dalam tu lah, mana sempat je. Lepas tu sebelah tu ada tilam anak saya. Kalau diorang tidur kat rumah saya, diorang akan guna tilam tu. Jadi itulah tempat diorang letak tilam. Kadang-kadang huru-hara, diorang tak susun elok, jadi sengit-sengit. Asal boleh je diorang. Lepas tu dalam drawer saya ni ada macam-macam. Orang kata memang berguna betul lah drawer saya ni, sebab kita boleh isi macam-macam benda. Contohnya dalam ni saya letak helmet. Saya simpan helmet dekat dalam ni. Jadinya drawer bahagian tepi sekali ni kat dinding ni, daripada atas sampai ke bawah semuanya helmet. Helmet saya, suami, anak kan. Situ helmet. Lepas tu kat sebelah ni ada macam-macam. Contohnya dekat sini tu. Itu adalah cadar saya. Cadar yang dah basuh, lipat elok-elok, letak dalam plastik. Lepas tu saya letak dalam ni lah. Nampak tak habuk? Ni semua habuk bedak Daniel ni. Saya tak lap pun lagi. Kantoi nampaknya. Ni saya letak apa tadi? Cadar. Lepas tu sebelah sini apa ni langsir. Ni pun langsir yang dah siap basuh, lipat elok-elok, letak dalam plastik supaya tak berhabuk. Tapi kadang-kadang bau habuk juga, kena basuh semula. Lepas tu kita try tengok yang bawah ni pula, apa benda ada kat dalam ni. Saya pun sampai dah tak ingat apa ada dalam ni. Dalam ni ada kasut krok saya yang dah, orang kata dah beli lama, tak pakai-pakai, masih baru. Bawah dia ada beg, macam-macam ada kat dalam tu. Orang kata dalam drawer pin ni random.
Lepas tu belah sana, kita try tengok belah sini pula. Ni tempat saya letak hanger. Sebab saya selalu kalau basuh baju, saya siap-siap hanger baju-baju tu dalam rumah. Kemudian baru saya bawa keluar. Sebab malas nak sangkut baju tu dekat luar, banyak nyamuk. Kalau sekali pandang, orang takkan nampaklah ini adalah bilik. Sebab apa? Tak ada katil kan. Tapi orang kata amat bergunalah untuk keperluan saya. Barang-barang kat rumah saya memang berguna. Letak drop ini dekat tengah ni, saya letak kapet. Sebab ini tempat suami dengan anak-anak saya solat. Saya kalau solat dekat dalam bilik saya tak solat kat sini. Okey, jom kita beralih ke bilik saya. Jalan terus, nampak pintu hujung tu kan? Itulah bilik saya. Pintu tu buat pakai plywood je, nampak? Orang kata pintu tu buat sendiri. Bukan upah orang buat ke apa. Dinding bilik ni pun buat sendiri, pakai plywood. Tak ada bajet nak naik batu, pakai plywood je. Bilik saya kecil je. Hanya muat letak katil. Lepas tu kat tepi tu ada almari baju. Tu je yang boleh muat. Tak boleh benda lain. Memang kecil sangat. Nampak tak tingkap tu? Hari tu kan saya cakap satu bahagian tingkap je yang boleh buka. Dua lagi tu dah ketat. Tapi sekarang dah boleh buka dah. Nampak? Tiga-tiga tingkap dah boleh buka. Di sebalik tingkap ni, ini belakang ni rumah orang. Tapi dia meninggi ke atas lah. Membukit sikit. Tak ada apa pun yang boleh ditengok. Tak ada pemandangan indah pun. Dekat ujung sana tu ada dekor kedai RM2 yang pokok bentuk love tu. Macam yang saya pernah cakap sebelum ni, saya tak minat dah benda tu. Sebab itu orang kata dah old fashion. Tapi sementara saya nak cat rumah, saya biarkan je lah tergantung kat situ. Sebab ada lubang kan. Saya sangkut tu tebuk, orang kata tebuk dinding. Jadi dia ada lubang. Kalau saya buka nanti ada kesan-kesan lubang. Jadi tak cantik lah. Jadi biar je dulu. Bila nak cat baru saya tutup lubang tu. Baru orang kata tak payah pakai lagi dah frame tu. Lepas tu kat situ ada jam. Bawah dia ada cermin besar. Orang kata cermin besar ni orang kata membantu menampakkan sesuatu ruang tu nampak lebih luas, orang kata. Jadi tu sebab saya beli cermin besar. Lepas tu bawah tu nampak tak? Ada kesan tompok-tompok dekat dinding dia tu. Itu mungkin kesan topokan air kot. Sebab di sebalik dinding tu adalah toilet saya, bilik mandi. Jadi mungkin serapan air kot. Saya pun tak pasti dia dah bertumpuk-tumpuk macam tu. Memang tak cantik lah sebab bilik kan. Masuk-masuk nampak tumpuk macam tu. Memang tak cantik. Tapi tak boleh buat apa-apa. Nantilah bila saya ada duit, saya akan cat semula benda tu. Harap-harap lepas cat tu tak adalah tumpukan macam tu lagi dah. Okay, ni katil saya. Katil saya pun old fashion. Kayu macam tu je. Orang kata bukan yang jenis katil moden yang warna putih ke apa yang cantik tu. Tak ada. Ni old fashion. Memang dah lama sangat dah katil tu. Umur Daniel dah 15 tahun. Katil ni lebih lama daripada tu. Mungkin hampir 20 tahun lah juga saya guna katil ni. Memang dah lama sangat-sangat. Okay, ni cadar saya lah. Cadar ni pun cadar lama je. Kenapa purple lah? Macam saya cakap dulu lah. Saya asalnya dulu rumah saya banyak warna purple. Jadi cadar ni cadar lama. Mungkin dah 4 tahun saya beli cadar ni. Walaupun corak dia sebenarnya bukan menarik pun kan. Orang kata main sambar je lah, asal boleh je. Sebelah katil tu ada meja sisi. Sepatutnya atas meja sisi tu ada bunga. Tapi sebabkan saya selalu iron baju dekat dalam bilik, saya duduk dekat atas katil. Papan iron tu ada dekat lantai ni. Lepas tu atas meja sisi tu saya letak iron. Jadi tu sebabnya bunga saya terpaksa alih. Okey, ni dekat hujung kaki katil. Kaki katil. Hujung katil lah. Saya letak towel. Kat situ ada tempat penyangkut towel. Itu pun DIY sendiri je. Dekat situlah towel. Dekat situlah juga saya sangkut saya punya sejadah. Lepas tu korang tengok saya punya dinding. Plywood je kan. Nampak buruk je. Plywood pun plywood yang nipis saja. Sebab bajet tak apa-apa nak ada masa buat tu. Jadi saya cadang nanti kalau saya ada duit, saya nak beli wallpaper foam yang bentuk batu bata tu kan. Tapi itulah bajet tak apa-apa nak ada. Kita tunggu je lah sampai bajet ada. Nampak hujung tu ada tongkat suami saya. Itu pun dah berabuk dekat situ. Itu tongkat suami saya masa dia patah kaki kan. Tongkat tu masih ada, simpan dekat situ. Patutnya boleh je cari tempat lain simpan. Tapi saya malas. Jadi daripada mula-mula dia accident sampailah sekarang kat situ je duduk dia. Tapi nanti saya akan alih jugalah. Bila saya dah mula dekor bilik ni, saya akan alih lah tongkat tu ke tempat lain.
Okey, kita beralih ke belah sini pula. Ni, tadi ada meja sisi kan. Sebelah meja sisi tu ada almari baju saya. Almari baju pun all fashion sebab saya beli one set. Almari sisi, katil dengan almari solid saya dekat bilik anak saya tadi tu kan. Memang one set lah. Memang all fashion lah. Atas tu saya ada letak drawer. Ini asalnya drawer ni dekat bilik Daniel. Tapi sebabkan saya dah ada drawer pink, nak buang, sayang. Sebab ada sebahagian dia yang dah patah-patah. Jadi ini je yang masih elok. Saya letak dekat atas almari saya. Jadi macam-macam boleh letak. Boleh letak toto, boleh letak barang-barang yang tak pakai kan. Okey, jom cuci mata sikit. Tengok dalam almari saya. Tapi jangan terkejut lah sebab kalau waktu buat video tu memang cantik, kemas. Tapi kalau waktu tiba-tiba redah macam ni memang bersepah lah. Okey, ni baju saya dan suami. Sangkut asal boleh je. Padat sangat nampak ni. Hanger pink pasti. Beralih ke bawah. Ini saya sangkut seluar. Seluar saya, seluar suami saya. Tapi tak adalah ikut color ke, tak adalah. Main sangkut je. Ini sepatutnya almari ni satu je tempat penyangkut dia. Saya pandai-pandai DIY. Letak lagi satu besi supaya boleh letak seluar. Orang kata banyak sikit boleh letak kan. Kalau satu je apa sangat yang boleh letak. Jadi kalau dua layer macam ni dapatlah letak atas baju, bawah seluar. Macam ni je lah dalam almari baju saya. Tak ada apa yang menarik pun. Okey, kita beralih ke almari sebelah. Tapi saya tunjuk sikit je lah sebab bersepah. Allah, bunyi pintu pun lahai. Okey, ini dia. Masih lagi kekal dengan hanger pink. Bahagian sini tudung. Sikit je, tak banyak. Sebelah ni adalah baju-baju kurung, blouse, macam itulah. Sikit je lah, tak banyak pun. Ni tempat saya letak kain plekat, kain batik, seluar panjang. Bukan seluar panjang lah, seluar tidur, seluar pendek, baju tidur. Macam ni je lah. Tak ada yang menarik pun. Biasa-biasa je. Korang pun dah pernah tengok sebelum ni kan. Saja nak tunjuk sikit. Lepas tu di sebelah almari baju ni, macam ni rupa dia. Ini kira belakang pintu bilik tau. Hujung ni belakang pintu bilik. Sekejap saya fokus bawah. Ada satu almari rendah lah, almari rendah. Dalam ni ada macam-macam yang jarang-jarang guna lah. Dia tak perlu nak tunjuk pun. Orang selalu buat benda ni sebagai almari kasut. Tapi masa saya mula-mula beli almari ni, saya guna dekat bahagian dapur. Saya letak kat dapur untuk letak barang-barang elektrik saya macam periuk nasi, blender. Lepas tu bahagian dalam dia saya letak pinggan mangkuk ke apa. Sebab dulu baru kahwin kan, kita mana ada duit sangat nak beli rak ke apa kan. Jadi saya guna almari kasut ni. Tapi dia dah mula nak rosak. Lepas tu saya dah ganti ke, saya pakai rak warna pink. Dah tak pakai dah benda ni. Dia dah banyak rosak. Tapi masih elok lagi lah. Orang kata kalau kita letak setempat, jarang-jarang buka, okey je. Jadi saya nak buang, saya letak dalam bilik saya. Sebenarnya almari ni nak kata rosak sangat pun tak jugalah. Sikit-sikit je dia punya rosak. Cuma biasalah barang murah kan. Dia punya papan tu guna papan habuk kayu. Jadi orang kata kalau kena air ke apa dia mudah rosak. Kalau letak setempat macam ni duduk dan diam, orang kata tak bergerak, tak adalah buka tutup. Okey je, dia tak adalah orang kata sampai tahap nak kena buang ke apa kan. Jadi saya letak dekat dalam bilik saya, belakang pintu bilik. Ni pintu bilik ni. Saya letak belakang dia. Ini je lah ruang yang ada, boleh saya selit. Bahagian atas sekali tu saya letak saya punya beg. Tak ada tempat lain yang boleh letak, saya letak kat situ. Sebab beg tu pun jarang guna kan. Jadi biarlah dia duduk dan diam kat situ. Dalam almari ni ada macam-macam. Contoh bahagian sini dia ada, saya letak bedak ke apa macam tu lah. Tapi orang kata bersepah. Orang kata tak teratur lah. Jadi saya nak tunjuk pun malulah nak tunjuk, lain kali kot. Mungkin saya bahagian ni pun saya akan cuba dekor. Nak kata dekor, tak dekor sangat lah. Sebab bajet tak berapa nak ada. Mungkin saya akan kemas sikit-sikit lah. Nanti saya tunjuk. Tapi tak tahulah video yang bila baru saya nak buat.
Tapi akan saya buat juga video bahagian ni. Masa tu lah baru korang tengok. Okey, untuk bahagian bilik saya tu je lah yang ada, tak ada apa pun. Jom kita tengok bahagian shilling. Teruk tak saya punya shilling? Dia dah, orang kata dah kotor kan. Sebab daripada first saya buat rumah ni sampai sekarang, masa buat rumah tu je lah dia cat. Lepas tu tak ada cat sampai sekarang. Maknanya dah 15 tahun shilling ni tak bercat. Sebab tu lah dia dah hitam, dah kotor. Kipas pun sama, nampak tak? Kipas dah lama tak lap. Shilling ni ikutkan boleh je nak cat. Cuma satu, buat masa sekarang ni bajet tak ada. Keduanya bercinta betul nak cat sambil mendongak. Tu yang tak cat sampai sekarang tu. Kalau korang dengar suara saya bercakap ni macam termengah-mengah, sebenarnya memang saya bercakap dalam keadaan kelang kabut, memang penat. Sebab saya nak kejar masa. Sebenarnya hari ni mak saya dengan anak saya tak ada kat rumah ni. Anak saya tak sekolah, dia ikut mak saya pergi hospital. Jadi saya seorang je ada kat rumah. Jadi saya ambil peluang ni untuk buat video. Jadi orang kata memang saya terkejar-kejar. Suara saya memang termengah-mengah. Harap-harap korang faham lah apa yang saya cakap. Tak adalah merimaskan apa salah siang ini cakap tercungap-cungap kan. Saya rasa cukuplah dulu video saya untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam video-video saya yang seterusnya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Bye.